Umpamakan tu, tangan kanan suap, tangan kiri suap, mata jeling lagi. yang sana. Yang tu aku punya dan sebagainya, nak kau semua. Dan nampak kegilaan yang gila. Kerakusan yang melampau. Yang melampau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Brito Truja dan rasa bersungguh bertuah datang ke Bumi Melaka dan bersama dengan Tan, Ketua Menteri Melaka. Dan Betul. saya kira apa yang terjadi ni, kalau tidak diizinkan Allah dan Datuk tidak bercakap atas dasar kebenaran, maka kita tak akan berlaku. Betul. Bahkan sebenarnya kita tak bercakap tentang mahu lakukan pilihan raya, tetapi kita mahu alih kerajaan yang saya kira isu yang Datuk angkat isu betul-betul melibatkan isu rakyat dan juga isu negeri Melaka itu sendiri. Antara yang berbangkit Datuk berkenaan dengan isu pasir. Tapi sebelum kita pergi pada isu pasir, saya kira moleklah kita dengar dulu Datuk hari ni macam mana kempen, mana keadaan Datuk balik. Saya kira ni masa dia sangat letih malam, dia dah penghujung malam, tetapi dia sudi lagi untuk diwawancara. Apa khabar Datuk? Terima kasih Jimin. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebenarnya memang mencari-cari ruang mengasah pisau. Ya, kerana kalau kita buat kerja dengan menggunakan pisau yang sama, akhirnya dia tumpul. Jadi kita akan melakukan kerja itu berulang-ulang dan kita akan menjadi letih dan akhirnya kita bakal kecundang. Tapi dalam salah satu daripada teknik mengasah pisau itu ialah bersama media. Ya. Di mana kerja tu kita boleh lakukan secara dia panggil work smart, ya, secara pintar dan kesannya mungkin lebih mendalam daripada bertemu secara face to face dan beri penjelasan dan sebagainya. Jadi terima kasihlah Jimin kerana berjumpa saya pada malam ini dalam waktu yang agak terbatas dan kita nak bercerita tentang satu permasalahan yang cukup besar, Ya. yang dihadapani oleh kemungkinan seluruh rakyat negeri Melaka. Dan saya percaya ini bukannya sesuatu yang boleh kita ambil ringan ataupun ambil mudah. Ia mungkin isu, tetapi kalau kita tak tangani isu tu dengan tuntas, ia boleh menjadi krisis. Ya. Tapi apa pun dia tidak menghalang saya lah untuk bekerja kuat sempena pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada 20 hari bulan ini, insya-Allah. Setakat 4 hari selepas penamaan calon ini, kerja-kerja nampaknya teratur dengan baik. Alhamdulillah. Cuma kita dikekang oleh beberapa SOP yang tidak membenarkan kita bercakap, berucap, berkempen, pakai baju parti pun tak boleh dan sebagainya. Dan akhirnya kita terfikir-fikir sendiri, kalau beginilah keadaannya, mungkin demokrasi itu perlu diterjemahkan di dalam bentuk yang lain pula. Saya khawatir nanti kalau terlampau diikat oleh peraturan-peraturan, demokrasi ini semangatnya adalah untuk menggalakkan Rakyat mengundi, rakyat memilih. Ya. Tetapi kalau sampai ke peringkat nanti rakyat tak boleh pilih, kalau yang keluar less daripada 30%, takut-takut the true spirit of demokrasi itu tak berlaku. Jadi itu yang kita khawatir. Tapi apapun, saya yakin rakyat di negeri Melaka dan juga di peringkat Dun Asahan ini adalah mereka yang bijak untuk menilai dan akhirnya melaksanakan peranan mereka. Dan seboleh-bolehnya nanti pada 20 hari bulan keluar ramai-ramai. Kerana yang kita perbicarakan ini adalah bukan berkaitan mana-mana individu, tetapi ia adalah berkaitan dengan masa hadapan negeri Melaka dalam satu konteks untuk menyelamatkan negeri Melaka ini. Ya. Bila perkataan menyelamatkan, bila perkataan krisis, itu satu perkara yang besar Datuk. Ya. Dan ianya melibatkan pasir. Bila yalah macam-macam nama lah timbul, ahli lah, macam-macam lah. Kan? Saya cakap dulu. Benda yang kita cakap ni Datuk melibatkan krisis, melibatkan masa depan rakyat Melaka. Isu pasir bukan isu yang kecil, dia boleh menyebabkan kerosakan pada negeri Melaka itu sendiri. Jadi saya kira walaupun dah banyak kali Datuk cakap, tetapi ia seperti dalam Al-Quran pun banyak kali benda-benda yang penting perlu diulang. Saya kira Datuk perlu ulang apakah sebenarnya yang berlaku di Melaka berkenaan isu pasir Datuk. Ya, saya masih ingat lagi ketika saya kecil, seusia 10-11 tahun, saya baca akhbar. Dan dalam akhbar dia
tertera satu tajuk besar, headline dipanggil Dari Laut Untuk Rakyat. Ya, Dari Laut Untuk Rakyat itu ketika arwah Datuk Setia Gani Ali sebagai Ketua Menteri Melaka sempena hari jadi TYT Governor pada ketika itu. Jadi satu tajuk besar. Jadi saya Dari Laut Untuk Rakyat, saya ingatkan hasil ikan, tangkapan-tangkapan laut. Okay. Tapi akhirnya rupa-rupanya bila saya baca, dia menunjukkan beberapa program kerajaan negeri ketika itu 1975-76 untuk menambak laut menggunakan kaedah sampah, letakkan sampah-sampah. Jadi kawasan laut itu dipagar di tengah laut, kemudian dicampakkan sampah-sampah household waste, sampah-sampah rumah ni, solid waste ke dalam laut. Jadi kemudian di atas sampah itu diletakkan tanah. Jadi kalau nak tahu di Melaka Raya tu sebenarnya bawahnya semua sampah-sampah seluruh negeri Melaka ketika itu. Jadi kemudian pada tahun 78 kalau tak silap saya, apabila Datuk Seri Adik Adam pula mengambil alih, beliau cuba mencari kaedah baru untuk menambak laut ini dan menggunakan kaedah pasir. Pasir ini adalah hidrolik. Dia lebih hidrolik daripada sampah tadi. Jadi apa yang berlaku, mulanya penambakan pasir. Jadi kalau cerita pasir ni macam pasir berdengung. Dia bermula daripada zaman Tan Sri Adik Adam, bawalah sampai ke zaman Sulaiman Muhammad Ali. Jadi keseluruhan tanah yang telah ditambak di sekitar Laut Melaka ini adalah seluas 4,500 ekar. Satu kawasan yang cukup besarlah, seluas tanah kelapa sawit di Felda Bukit Senggih, 4,500 ekar. Ini tempat yang saya melawat pagi tadi. Kampung Felda Bukit Senggih, dia ada 448 peneroka dan keluasannya 4,500 ekar. Jadi saya kata ini sama dengan luas tambak laut di tambak pasir laut di Pantai Kelebang. Jadi ceritanya dalam penambakan pasir laut ni, dia ada beberapa player yang amat sinonim dengan bila sebut pasir, nama dia timbul, bila sebut pasir syarikat dia timbul. Jadi seperti yang disebut oleh Jemin tadi, ada pula nama Ali Pasir dan sebagainya. Jadi ini semua adalah kalau disebut Ali Pasir semua orang kenal. Dan diletakkan pasir tu Ali Pasir, Ali sinonim. Sinonim sangat. Jadi ia adalah merupakan suatu yang tepat kena pada pada gelarannya, kerana memang walaupun di peringkat awal dia cikgu, kemudian dia terlibat dengan pasir, dan saya dipahamkan beliau ni adalah pemegang permit pasir. Pengorekan pasir, menjual, beli tanah-tanah pasir dan sebagainya di sekitar Kelebang, dan ada yang mengatakan kekayaan beliau itu adalah hasil daripada pasir ataupun penggunaan permit pasir. Jadi itu yang saya katakan, manusia ni dia sampai satu masa dia dah tak dapat elak. Ya, dia kata tak adalah mana ada, walaupun dia menafikan, akhirnya dia tak dapat elak sehingga namanya pula dikaitkan dengan dengan pasir. Lainlah kalau macam kata ada deris hitam ke deris hitam ke, itu lainlah dengan sifat dia dan apa nama fizikalnya. Ini tak sebenarnya nama tu dikaitkan dengan pasir. Rakyat pun panggil Ali Pasir. Jadi orang ini sosoknya itu memanglah kalau nampak ketika saya menjawat jawatan Ketua Menteri itu, ada beberapa perjanjian yang ditandatangani, tetapi menafikannya. Saya tak dapat benda ni semua zaman Idris Harun dan sebagainya. Saya tak dapat apa-apa pun. Tapi banyak saksi yang mengatakan beliau ni tidak bercakap benar. Zaman Facebook, maklumat di hujung jari, ya, dunia menjadi begitu kecil. Bila dia cakap tak ada, saya tak pernah dapat, tiba-tiba orang keluarkan balik gambar menandatangani persefahaman dan sebagainya. Dan yang paling seronok saya sekali, bila dia kata Deris tak pernah tolong saya, tiba-tiba orang keluarkan gambar dia cium tangan saya kan dan sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya saya anggap sebagai ungrateful. Tetapi dalam masa yang sama cuba menunjukkan kepada masyarakat seolah-olah dia adalah yang terbaik. Jadi apa yang berlaku
saya kira perlu diperjelaskan, seperti Jermaine kata tadi, diulang-ulang. Habis buat satu kerja tu, ulang balik supaya sampai masyarakat memahami apakah sebenarnya isu yang sedang kita tangani pada hari ini. Jadi bermula daripada zaman Ali Pasir tu sampailah ke zaman Sulaiman Ali ni. Apabila Adli selaku ketua pembangkang membangkitkan isu penganugerahan tambakan Laut Pasir ini kepada sebuah syarikat pemaju yang digelarkan sebagai Far East Private Limited daripada Singapura, tiba-tiba mendapat sejumlah 1,990 ekar dalam keadaan baru didaftarkan di Singapura, dan paid up capitalnya hanya 100 Sing dollar, lebih kurang 300-400 ringgit Malaysia. Jadi apabila isu itu dibangkitkan oleh Adli di dalam Dewan, banyak yang mengangkat kening. Siapa punya, termasuk speaker pun angkat kening. Kena explain. Lebih buruk dari itu lagi, saya dengar ahli-ahli lembaga pengarah syarikat itu pun dapat berbagai-bagai anugerah bergelar. Cuma tak sempat dikalungkan lagi je. Jadi ini semua menyebabkan banyak pihak mengangkat kening lagi lah. Apa ni kan? Jadi bila ini berlaku, mula datang berbagai siasatan dan sebagainya. Yang peliknya, syarikat Far East ini telah pun memiliki port limit, ya, untuk membina pelabuhan dan sebagainya di atas sebuah tanah rancangan laut yang dulunya dimiliki oleh syarikat perkepalan terbesar Malaysia, iaitu MISC kalau saya tak silap. Jadi pada masa yang sama ada lagi program penambakan Laut Pasir ini yang ini dimohon oleh pihak lain pula dan diluluskan di bawah syarikat LBS, juga berkaitan dengan tambakan Laut Pasir seluas 1,200 ekar. Jadi 1,190 ekar, 1,200 ekar. Tempat-tempat lain ni semua melibatkan orang-orang penting dalam kerajaan yang berpengaruh, ya, dengan setiausaha politik masing-masing, yang saya dengar telah pun menikmati segalanya kan. Jadi tak habis cerita LBS ni, dengar pula LBS bergaduh pula dengan Far East, mempersoalkan Far East Private Limited yang daripada Singapura, yang lembaga pengarahnya dapat darjah bergelar tadi tu. Dia protes, macam mana Far East boleh dapat port limit sedangkan LBS tak dapat port limit. LBS pun nak port limit juga. LBS orang lain, LBS orang lain, Far East orang lain. Jadi kenapa dia dapat port limit, kenapa kami tak dapat? Jadi pergaduhan inilah antara punca mengapa perkara ini menjadi public domain, masuk di dalam domain awam dan dibicarakan di tengah-tengah masyarakat pada hari ini, dan mungkin jadi pencetus kepada isu yang berlaku pada hari ini, isu pasal pilihan raya ni. Kan? Menjadi isu pada pilihan raya. Jadi tak cukup pula dengan cerita LBS tu, dapat lagi cerita pula di Teluk Gong. Ialah syarikat yang besar, yang gergasi, yang telah pun mendapat konsesi pembinaan power station di IPP, Independent Power Producer di Teluk Gong, yang telah pun diizinkan untuk memajak tanah-tanah PKNM dan dapat lagi tambak laut seluas 400 ekar dan sebagainya. Jadi ini semua berlaku bertimpa-timpa pada masa yang sama. Seperti Jermaine beritahu tadi, tangan-tangan manusia ni yang telah mencetuskan hakisan dan sebagainya tadi ni, kerosakan di muka bumi. Ini surah Ar-Rum ayat 41 kan? Ya. Antara lainnya kan, kerosakan di darat dan laut adalah kerana tangan-tangan manusia, dan Allah nak beri peringatan kepada kamu terhadap apa yang kamu lakukan. Ya. Dalam pada Teluk Gong tu, balai raya nak runtuh dan sebagainya, dapat lagi program tambak laut dan sebagainya. Jadi akhirnya kita dapati yang saya umpamakan tu, tangan kanan suap, tangan kiri suap, mata jeling lagi yang sana, yang tu aku punya dan sebagainya, nak kaut semua. Dan nampak kegilaan yang gila, kerakusan yang melampau, yang
saya anggap di luar norma manusia lah. Apa ni? What are you guys trying to do? Apa yang korang buat ni sebenarnya? We are managing a state. Kan sepatutnya with the good governance, with all the process. Kenapa gebut-gebut? Macam dah tak ada masa hadapan dan sebagainya. Ditambah lagi dengan ketidakcekapan, ditambahkan lagi dengan pembohongan diri melulu saya, kan? Ditambahkan lagi dengan diskriminasi, ditambah lagi dengan campur tangan. Jadi akhirnya kita mempunyai sebuah kerajaan yang tunggang langgang, yang tidak ada good governance, yang tidak menampakkan ada kecekapan, dan saya rasa malu berada di dalam kerajaan itu. Dan pernah di dalam satu sesi ketika Adli sebagai ketua menteri, saya sebagai ketua pembangkang, dan saya menasihatkan Adli, saya kata Yang Amat Berhormat, nampaknya Yang Berhormat ni ada nilai lah, saya kata. Cuma masalah Yang Amat Berhormat adalah 2-3 orang exco ni yang sibuk nak jadi ketua menteri. You tak boleh move forward pasal ini 2-3 orang ada tepi you ni. Rafiq Jalani sibuk nak jadi ketua menteri. Saya kata Yang Berhormat datang sini lah, ikut kita sokong you jadi ketua menteri kerana you nak selamatkan Melaka. Nak bawa Melaka ke arah yang baik. Saya dapat tepukan daripada ahli parlimen pembangkang ketika itu. Dan masa yang sama juga saya cadang pada Adli, kerana Adli melahirkan keresahannya tentang sumber-sumber pendapatan Melaka dan sebagainya. Jadi saya beritahu Yang Amat Berhormat, kita ada low lying fruits ni, low hanging fruits, kan, buah-buah yang dah masak. Saya kata antaranya adalah mereka yang mencuri royalti pasir lagi. Tu bila sebut pasir dia jadi isu. Mencuri royalti pasir. Kita ada pencuri royalti pasir di Melaka ni. Bila saya kata pada Yang Amat Berhormat Adli ketika itu, saya kata, Yang Amat Berhormat tahu tak, royalti pasir ni perlu dibayar kepada kerajaan pusat. Nilainya tertentu. Kalau tak silap saya 70 sen per cubic meter. Yang Amat tahu tak siapa yang membayar? Yang bayarnya adalah pemegang permit pasir. Tetapi hari ini pemegang permit pasir tersebut tidak bayar harga yang sepatutnya. Maknanya dia under declare, ataupun dalam perkataan yang mudah untuk dipahami, dia menipu kerajaan pusat. Volume pasir yang telah di dredge, di lombong, di carry dan di land, dilambakkan di darat. Kalau dia telah melambakkan katakan 10 juta kubik meter pasir, tetapi pengakuannya kepada kerajaan pusat cuma 10,000. Jadi orang itu telah mencuri duit awam yang bernilai hampir ratusan juta ringgit. Yang ini adalah the low hanging fruits yang Amat Berhormat kena dapatkan. Contohnya kalau dia under declare sebanyak 150 juta ataupun 100 juta, nak senang kira, mungkin kerajaan negeri boleh berbincang kerajaan persekutuan, kita dapatkan duit ini kembali, kongsilah 50-50, dan kerajaan negeri dapat 50 juta untuk ditambah di dalam pembelanjaan negeri, peruntukan negeri. Itu cerita curi royalti pasir. Dan saya pasti kerana ada yang melapor kepada saya. Dia kata memang ada pencurian. Dan kebetulan masa saya bawa perkara itu dalam Dewan Undangan Negeri, saya mendapat laporan ada pihak yang membakar dokumen-dokumen. Membakar dokumen-dokumen untuk menghilangkan bukti under declaration tersebut. Jangan main-main. Ini adalah suatu jenayah. Berkaitan dengan pasir juga, sama juga dengan di Nyalas, di tempat yang saya insya-Allah saya wakili, insya-Allah ya, ataupun kalau dipilih untuk mewakili, saya ambil amanah itu. 8 pelombong-pelombong pasir telah dipilih untuk melombong pasir di kawasan ini. Itu pasir darat, pasir bukit. Jemin, saya pergi tengok sendiri bagaimana keadaannya. Saya sampai ke puncak bukit, tiba-tiba curam terus, perpendicular, maknanya sharp edge
terus sedalam 60 meter, dan pokok getah berada di atas ini, dan kesemua tanah ini adalah pasir. Dan saya tanya pemilik itu, saya kata, bang, kenapa jadi macam ni? Dia kata, Datuk, dia kata kerana mereka menghimpit saya sebagai pemilik kebun kecil ini supaya saya menjual tanah saya dengan harga yang murah kepada mereka, untuk mereka lombong pasir-pasir itu yang nilainya jutaan ringgit. Saya kata, berapa dia nak beli, bang? Saya kata, dia nak beli RM20,000. Nilai pasir di dalam tanah tersebut melebihi RM20 juta. Yang tu berdekut Dan lagi. ini penghisap darah ni sedang berada di Nyalas ini. Iyalah. Dan baru lagi diluluskan oleh kerajaan sebanyak 8 syarikat, 7 tambah 1 syarikat, dan semua syarikat ini daripada luar Nyalas. Saya minta Jemin ulangkan ini berkali-kali, kerana saya bertanding di Donasan, dan rakyat di Nyalas ini perlu pembelaan. Mereka ditekan sedemikian rupa, pekebun-pekebun kecil dihempit supaya tanah-tanah mereka dijual dengan harga yang murah kerana penghisap darah ini. Dan ini telah berlaku puluhan tahun. Masa saya jadi Ketua Menteri dulu, saya berhentikan kejap. Saya berhentikan selama 4 tahun kerana saya mendapat rungutan daripada penduduk-penduduk kawasan ini. Saya berhentikan. Sekarang dah ada balik dah. Dalam tempoh 1 tahun dah lulus balik dah. Dan syarikat-syarikat yang dapat hasil bumi Nyalas ini semuanya datang daripada luar Melaka. Luar daripada Nyalas sendiri. Dan ada 2 syarikat luar daripada Melaka. Dan ini perlu dihentikan. Saya beritahu, kalau saya dipilih nanti, insya-Allah kita akan hentikan. Kerana kerja-kerja ini sebenarnya bukan saja menjadikan Nyalas ini sebagai kawasan terancam, tetapi ia juga menimbulkan keresahan di kalangan penduduk-penduduknya dan boleh menjadikan keadaan yang tidak stabil dalam bentuk tekanan emosi dan sebagainya. Saya ada gambar semua, saya dah pergi tengok, dan saya rasa betul lah. Jemin tahu tak, granite terbaik di dalam Malaysia ni datangnya daripada Nyalas. Dan kita tak nampak satu bangunan di Nyalas ni pun yang menggunakan granite tersebut.